Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah penyelia saya, Puan Khadijah Adnan, dan guru pembimbing saya, Puan Johratul Aini binti Kuyong. Saya Fezliana Anak Rajasmi daripada PDPP Bahasa Melayu ambilan Jun 2021 akan membentangkan refleksi pertengahan praktikum saya. Berikut merupakan senarai kandungan yang saya akan bentangkan. Yang pertama ialah maklumat umum, yang kedua ialah pengetahuan sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah, yang ketiga ialah pengetahuan dan kemahiran baharu, keempat ilmu binaan dan inovasi, dan yang kelima ialah komen dan reaksi tentang pengalaman mengajar. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya akan menerangkan serba sedikit tentang tempat saya menjalankan praktikum saya. Saya telah menjalankan praktikum saya di SK Kota Kinabatangan. Tempoh mengajar bahasa Melayu dalam seminggu ialah 11 waktu dan kaedah pengajaran yang saya gunakan ialah bersemuka. Saya telah memilih tahun 3 Zuhal seramai 22 orang, iaitu 14 lelaki dan 8 perempuan. Seterusnya ialah pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasikan ketika di sekolah. Pembentangan ini akan memberi fokus kepada teori pembelajaran, teknik dan pendekatan pengajaran, kemahiran pengajaran dan pengurusan bilik darjah. Saya telah memilih teori kecerdasan pelbagai iaitu verbal linguistik. Verbal linguistik bermaksud keupayaan menggunakan bahasa dengan berkesan, iaitu membina pernyataan yang bermakna sama ada secara lisan atau penulisan. Sebagai contoh lisan, murid menyatakan perasaan terhadap keindahan alam, dan penulisan murid menghasilkan penulisan cara menghargai keindahan alam. Seterusnya ialah teori pelaziman operan Skinner. Pelaziman operan Skinner ini menekankan hasil dan akibat yang membawa kepada tingkah laku baharu, tingkah laku diteruskan atau dihapuskan. Peneguhan berkesan dalam mengawal tingkah laku murid. Terdapat dua peneguhan, iaitu peneguhan positif yang mana diberikan untuk memastikan tingkah laku yang diingini diulang dan diteruskan oleh murid. Sebagai contoh, pujian dan hadiah diberikan kepada ahli yang menyiapkan tugasan dengan tepat dan betul. Pujian dan hadiah tersebut dapat merangsang ahli untuk mengulangi tingkah laku tersebut dan memotivasikan murid lain. Manakala yang kedua ialah peneguhan negatif. Rangsangan serta-merta yang tidak selesa diberikan selepas sesuatu tingkah laku tidak diingini ditujukan. Sebagai contoh, guru menegur Abu yang selalu tidak menyiapkan tugasan setiap kali kelas bahasa Melayu. Akhirnya Abu menyiapkan tugasan setelah untuk mengelak leteran dan teguran daripada gurunya. Justru teguran dan bebelan tiada lagi dan Abu kekal menyiapkan tugasan yang diberikan oleh gurunya. Kesimpulannya ialah guru perlu memberikan peneguhan positif terhadap tingkah laku yang diingini serta merta dan bersistematik. Ganjaran perlu sesuai dengan umur kumpulan sasar. Guru juga perlu berhati-hati memberi peneguhan negatif untuk mengelakkan dianggap sebagai hukuman dan denda. Peneguhan ini dapat mengawal tingkah laku murid agar PDP dapat dijalankan dengan berkesan dan kondusif. Berikut merupakan ialah peneguhan positif yang telah saya aplikasikan di sekolah. Seterusnya ialah pendekatan pengajaran yang saya pelajari di IPG dan saya aplikasi di sekolah. Antara pendekatan pengajaran yang selalu saya amalkan ialah pendekatan induktif, deduktif dan elektif. Induktif ialah sebagai penekanan terhadap perancangan aktiviti yang menonjolkan contoh-contoh konkret tentang sesuatu isi pelajaran. Dalam hal ini, guru akan memberikan contoh-contoh yang mudah kepada murid dahulu supaya dapat dibentuk generalisasi tentang sesuatu isi pelajaran.
Manakala deduktif ini adalah sebaliknya, yang mana guru memberikan membuat hipotesis atau andaian, kemudian barulah diikuti dengan beberapa contoh yang khusus. Elektik pula merupakan gabungan antara induktif dan deduktif, yang mana guru akan memberikan contoh-contoh khusus, kemudian memberikan generalisasi, kemudian contoh-contoh lain untuk pengukuhan. Seterusnya ialah strategi pengajaran yang saya telah gunakan di sekolah. Yang pertama ialah berpusatkan guru. Guru berperanan besar dalam menguasai dan mengawal pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ialah berpusatkan murid. Murid menggerakkan aktiviti PDP agar dapat berinteraksi, bersosial, bekerjasama dan bertoleransi. Dan yang seterusnya ialah berpusatkan bahan, yang mana bahan yang dihasilkan oleh guru ini dapat menarik minat murid dan meningkatkan lagi kefahaman murid. Antara teknik pengajaran pula ialah penyoalan, iaitu sesi soal jawab secara lisan dan bertulis. Yang kedua ialah main peranan, murid melakonkan watak daripada peristiwa atau cerita ataupun situasi. Yang ketiga ialah didik hibur, yang mana ini merupakan aktiviti santai dan menghiburkan seperti menyanyi dan menari. Yang keempat ialah simulasi, yang mana murid akan melakonkan situasi berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan pembacaan. Dan yang kelima ialah permainan bahasa. Murid dapat belajar sambil bermain. Dan yang keenam ialah latih tubi, pengulangan fakta dan mengukuhkan kefahaman murid. Seterusnya ialah kemahiran pengajaran. Kemahiran-kemahiran ini amat diperlukan untuk menjayakan sesebuah PDP. Antara kemahiran yang selalu saya tekankan ialah kemahiran set induksi. Kemahiran ini perlu sebagai rangsangan permulaan sebelum murid belajar. Biasanya saya menggunakan pelbagai aktiviti untuk kemahiran ini seperti puzzle, video animasi, teka-teki, soal jawab dan sebagainya. Kedua ialah kemahiran penggunaan BBM. Semua maklum akan kepentingan BBM dalam setiap PDP. Saya juga sentiasa menitik beratkan BBM sebagai keperluan utama dalam PDP saya. Dan yang ketiga ialah kemahiran pengukuhan. Kemahiran ini penting untuk memastikan kefahaman murid kekal dan kukuh dalam memori murid. Oleh itu, pelbagai teknik dan aktiviti saya laksanakan seperti latih tubi, pembetangan, soal jawab, lisan dan sebagainya. Akhir sekali, kemahiran memberi penerangan. Kemahiran ini juga sangat penting untuk memastikan kelas terkawal dan murid tidak terpinga-pinga mengikut arahan kita. Perlu ada teknik dan cara yang sistematik untuk menyampaikan arahan. Justru sebelum arahan diberikan, kena tarik perhatian murid ke arah kita dan sampaikan arahan satu persatu dengan ayat yang mudah. Berikut merupakan koleksi gambar tentang set induksi, penggunaan BM dan kemahiran pengukuhan yang saya telah lakukan. Bagi set induksi, saya telah menggunakan susun sesuai gambar, video animasi, kotak misteri. Manakala untuk penggunaan BBM, penggunaan slide semasa PDP, carta peta minda, kad berwarna, dan nota Anyflip. Bagi kemahiran pengukuhan pula ada pembentangan hasil kerja dan latih tubi yang dihasilkan oleh murid. Seterusnya ialah pengetahuan baharu. Berikut ialah pengetahuan baharu yang saya peroleh semasa menjalani praktikum. Antaranya ialah penyediaan RPH yang perlu mengambil kira kumpulan sasar. Di sini saya berhadapan dengan kelompok murid yang berbeza-beza tahap penguasaan mereka. Justru RPH yang saya bina perlu mengambil kira ke semua perbezaan murid ini. Saya belajar cara menyesuaikan objektif pembelajaran dengan kemampuan murid, aktiviti PDP yang bersesuaian dengan fasilitas sekolah dan sebagainya. Kedua, saya juga belajar tentang kawalan kelas. Saya mendapat banyak tips dan panduan dari guru-guru senior untuk mengawal kelas. Antaranya ialah teknik bertepuk tangan untuk menarik perhatian murid, carta ganjaran untuk kawal disiplin mereka dan banyak lagi.
Ketiga, teknologi maklumat dan komunikasi. Di sini saya berpeluang untuk meneroka pelbagai kemudahan dan aplikasi atas talian yang saya gunakan dalam PDP. Sepanjang praktikum, banyak aplikasi atas talian berjaya saya teroka dan manfaatkan untuk murid seperti Canva, Woodwall, Quizizz, Live Worksheets, AnyFlip dan sebagainya. Keempat, komunikasi. Di sini saya belajar kemahiran berkomunikasi sesuai dengan audiens saya. Saya berpeluang bertukar-tukar pendapat dengan rakan sejawat, berpeluang memperoleh kemahiran cara berkomunikasi dan mendepani ibu bapa dan murid sebagai pelanggan kita. Kelima, saya juga berpeluang memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang pengoperasian sekolah era pandemik ini. Saya terlibat dalam penyediaan SOP di kelas, bilik guru, kantin. Paling menarik, saya mengajar dengan norma baru. Ini semua sangat berharga buat saya. Oke, akhir sekali saya memperoleh pengetahuan cara berorganisasi. Di sini saya belajar untuk menerima dan melaksanakan segala arahan. Saya dapat tahu segala skop kerja jawatan-jawatan yang ada di sekolah. Bahkan saya berpeluang menjalankan tugas beberapa jawatan yang diberikan kepada saya seperti ketua panitia, setiausaha hal ehwal murid, setiausaha pendekatan bertema dan sebagainya. Seterusnya ialah ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Bagi isu inovasi saya ialah murid sukar membina ayat yang lengkap. Solusinya ialah guru menghasilkan kit BAM bina ayat mudah dengan teknik si buloke. Impaknya murid dapat membina ayat mudah dengan lengkap. Berikut merupakan koleksi gambar kit BAM dan teknik si bloke yang saya hasilkan. Okey, di dalam kit BAM tersebut mempunyai definisi si bloke dan manual penggunaan. Dan terdapat juga susun suai gambar serta kod QR yang mana murid boleh mengimbas kod QR tersebut untuk melihat video dan latihan yang akan diberikan oleh guru menggunakan teknik si bloke tersebut. Hai murid-murid. Akhir sekali ialah komen dan reaksi tentang pengalaman mengajar. Bagi kekuatan saya ialah saya berupaya mengawal kelas dan tingkah laku murid dengan baik. Oleh kerana saya menggunakan carta ganjaran dalam mengawal tingkah laku murid dan menggunakan teknik mengalih dan menarik perhatian murid seperti bertepuk tangan, hello hi dan sebagainya. Okey, kemudian kepelbagaian BBM, saya menyediakan pelbagai bahan untuk membantu kefahaman murid dan mengintegrasikan TMK dan bahan maujud untuk BBM yang berkesan dan menarik minat murid. Seterusnya ialah kepelbagaian aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya telah mengaplikasikan kepelbagaian teknik dan aktiviti PDP dengan menggunakan aktiviti-aktiviti PAK 21 seperti aktiviti kumpulan, main peranan, simulasi dan sebagainya. Seterusnya ialah suasana PDP yang kondusif, yang mana saya berupaya mewujudkan suasana PDP yang seronok, variasi suara guru yang ceria menaikkan lagi semangat murid, serta tawaran ganjaran pada setiap aktiviti PDP untuk membuatkan murid teruja, bersaing sesama sendiri dalam aktiviti PDP.
Manakala kelemahan saya pula ialah dalam pengurusan masa. Pengurusan masa kadangkala kurang baik. Peruntukan masa yang diberikan pada satu-satu aktiviti tidak dapat dipatuhi serta perlu diperbaiki dengan merancang aktiviti yang sesuai dengan murid dan sentiasa merujuk jam tangan. Seterusnya ialah aktiviti pengayaan dan pemulihan. Oleh kerana pengurusan masa yang kurang baik menyebabkan aktiviti pengayaan dan pemulihan tidak dapat dilaksanakan. Kali ini saya perlu memperbaiki lagi pengurusan masa dan pastikan aktiviti pengayaan dan pemulihan saya tetap berjalan. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pencara penyelia saya, Puan Khadijah Adenan, dan guru pembimbing saya, Puan Joharatul Aini binti Kuyo. Sekian saja daripada saya, Fezlan Anak Rajasmi.